walaupun pendapat-pendapat dia yang banyak bercanggah, tapi bila Zaki masuk, Zaki dapat kontrol dan akhirnya Neo sendiri mendengar beberapa nasihat daripada Zaki kan. Saya macam Itu ini bang, yang terbaik. bila saya tengok orang banyak maki Neo, saya tak kenal Neo bang. Neo tak kenal saya. Jadi kami pun kenal sama bang dalam Facebook. Jadi bila orang duk maki dia, saya kata tu yang saya invite BC, lepas tu saya alih perhatian daripada maki tu menjadi kata maaf. Yang mula-mula sekali orang duk maki-maki dia pasal Tok Singa, lepas tu ujung-ujung Neo aku minta maaf begini. Dan saya banyak juga nasihat Neo. Saya kata kalau satu perkara yang tak pasti jangan post, saya kata dengan dia. Ataupun satu perkara yang boleh mendatangkan fitnah dekat atas diri kau, kau jangan buat. Jangan buat. Betul. Jadi kita semua sepatutnya kita bersatu. Kita bersatu. Bukannya kita Betul. berbalah. Apa lagi kita nak berbalah benda-benda yang bodoh bang. Malu bang. Kita bukan budak-budak. Nah, Betul. kita masing-masing semua dah Betul. besar-besar. Nah, Ya, semua betul. semua bulu ketiak Itu semua dah banyak kali cukur. ya, betul. Itu saya ni kalau orang tengok saya ni macam rock sikit, macam nak kata tua pun tak tua. Sebenarnya kita pun, saya pun umur dah 40-an, dah 40 lebih dah pun sebenarnya. Bayar abang saya Jadi alung saya yang pertama lah. kalau kita tengok golongan hari ni, golongan belia kita 20-an, 30-an, kita rasa bimbang dengan keadaan diorang. Kan? Kerana golongan-golongan ni diorang lebih mengikut daripada nak menonjol ke depan. Sepatutnya Betul. diorang ni kena berani menonjol ke depan. Sebab tu bila saya tengok Neo, bila saya tengok Zaki, golongan-golongan muda ni, maksudnya orang muda, Tok Singa apa semua, Kandil Syazmi, semua ni golongan Tok muda Singa muda dan juga. ya kita kita Tok punya Singa tu nampak aset negara Tok kita. Singa tu nampak macam 18 tahun tu. Itulah. Dia dia ilmu muda dia tinggi lah tu. Ah, Betul lah. itu itu yang saya rasa sangat, orang kata sangat seronok lah kalau kata ada golongan-golongan tambah Zaki dengan cukup orang kata uh, sifat dia untuk jadi satu role model. Makna benda ni yang kita nak dan saya rasa Zaki memang kena straight forward ke depan. Hari ni Zaki kena, insyaAllah saya dengan Tok Singa nanti akan bantu. Kita akan daripada segi live apa semua, ada majlis ilmu ke apa ke, nanti share kita boleh bantu. Sebab memang kita perlukan orang-orang yang macam Zaki, macam Neo, macam yang belia-belia, memang kita perlukan. Kita tak boleh nak harapkan Tok Singa saja untuk bercakap pasal isu. Kita Betul. tak Betul. boleh nak mengharapkan Kanda Yusuf Azmi saja. Kita tak boleh mengharapkan siapa-siapa. Siapa ada keberanian, siapa ada ilmu yang baik, pertuturan yang baik, boleh bercakap dengan orang tanpa nada untuk bergaduh dan sebagainya, boleh ke depan. Mm-mm. Boleh cuba, Mm-mm. boleh ke depan, tak ada masalah. Kita akan support, inilah yang dikatakan penyatuan. Saya nak Betul. bagi Betul. sedikit lah pencerahan berkenaan dengan isu Long Tiger. Pasal saya bawa Ah, famous isu ni. tapi Ha. sebelum tu saya nak kita tanda ajak boleh? Boleh Boleh boleh. dong. Abang Sekejap Zaki Sekejap beli je. Nanti saya cakap dengan follower. Jangan cerita pasal lumba rumah tu dulu. Saya nak Okey dengar okey, juga. alright alright. Saya tunggu. Saya baca komen. Aduh ya Allah. Alhamdulillah sahabat. Sahabat-sahabat boleh follow, boleh tengok macam mana cara Abang Zaki kita ni. Dia seorang yang cukup berbudi pekerti, cukup bersopan santun, daripada tutur bicara dia. Inilah dia yang dikatakan anak Melayu. Anak Melayu yang mana berpegang teguh pada agama dia. Ini yang dikatakan pemuda Melayu, pemuda Islam kita. Jadi sahabat-sahabat yang mana selalu follow dengan Abang Zaki, kena rajin share, kena rajin kongsi. Kerana orang-orang macam Zaki ni susah kita nak jumpa. Jadi kalau kata kita tak support, siapa lagi nak support? Sahabat-sahabat Facebook kena support dia. Ada perkara-perkara yang Zaki nak bawa, Zaki nak bercakap, sahabat-sahabat kita ni kena support. Semua kena support. Ya, terima kasih semua. Terima kasih. Chris.
belakang. Peminat juga, peminat Chris sebenarnya, koleksi. Neo, Abang Aril, Neo tak layak, dia putar beli kuat. Itulah. Rupiah lah. Dia Neo ni bagus orang dia, cuma dia kena perbaiki sikit sebab dia banyak bergurau. Kita tengok hati dia bagus, tapi dia banyak bergurau. Okay Zaki, clear ah? Ni nampak macam orang muda ni. Alright. Okay, apa kita nak ambil tauladan berkenaan dengan isu Long Tiger? Kita bukan nak cerita kisah kejadian jenayah ke apa ke, kita tak mau. Kita tak mau, itu urusan pihak PDRM. Benda tu dah berlaku, dah ada pendakwaan semua. Cumanya tauladan yang kita nak ambil. Kerana apa? Isu ni kita nak jadikan dia sebagai tauladan. Kerana orang-orang yang seperti ini, dia membaca apa kemahuan rakyat kita hari ini. Apa kemahuan golongan muda. Dia membaca, dia mempelajari dan akhirnya dia mempraktikkan perkara macam ni di atas tanah air kita. Jadi bila dia mempraktikkan, dia dapat meraih sokongan sehingga mencapai satu kedudukan yang tinggi dan orang kata akhirnya membawa keburukan pada kita. Sebabnya, Betul. sebab dia bukan daripada golongan kita. Orang yang bukan daripada golongan kita, daripada bangsa kita, pusing kat mana pun dia akan ada sumbang-sumbing dia tetap ada. Jadi kita hari ni golongan muda, kita kena betul-betul bersikap terbuka dalam memilih seseorang idola ataupun ikon bagi kita. Sebenarnya kalau bagi saya bang, pendapat saya, kita ni, saya percaya pada abang pun, dia bukan masalah dia berumah ke, dia Rohingya ke, dia bukan masalah itu sebenarnya. Dia masalah kalau engkau berumah tapi cara engkau baik, kau tak ada buat masalah, kita rakyat Malaysia pun boleh angkat dia. Betul. Sebab tapi dia menipu orang. Kau dah lah Rohingya, kau datang kat Malaysia, lepas tu kau tunjuk kepala kau punya gangster, kau cakap kau Long Tiger lah apa segala macam ke, siapa yang angkat kau pun kita tak tahu. Lepas tu kau buat kes ini, buat kes ini. Dulu kalau kita perasan, utusan Rimba ke, Tok Singa ke, Joseph Prakash ke, semua baik dengan dia. Semua percaya pada dia. Betul. Support dia, tolong dia. Tapi ujung-ujung dia sendiri yang buat tarik, kena kat muka dia sendiri. Betul. Itulah kata, kita ni satu kelemahan yang kita dapat tengok daripada. Sebab tu, saya lebih sarankan kita ni, golongan kita ni sebenarnya, dia lebih suka mencari sesuatu dahan nak berpaut. Maksud saya, golongan belia kita hari ni mengharapkan seseorang hero. Maksudnya, ini yang menjadi kelemahan pada diri kita, Zaki. Sepatutnya benda-benda macam ni jangan kita terlampau mengharapkan pada seseorang. Khususnya sebagai contoh Kanda Yusuf Azmi. Kita bukan tak nak jadikan dia hero, tidak. Hero tetap hero. Tapi dalam waktu yang sama, kita perlu menjadi seperti dia. Betul. Bukan sekadar kita follow dia, kita teruja kepada dia. Tetapi dalam waktu yang sama, bagaimana aku nak menjadi seperti Yusuf Azmi? Bagaimana aku nak menjadi seperti? Ya, jangan kita. Apa yang si Long Tiger ni buat, dia adalah sekadar menjadikan pengikut-pengikut dia sebagai satu tahap level pengikut saja. Sebagai dia alat-alat. Dia alat untuk dia memijak untuk dia naik ke atas. Ini yang kita rasa bimbang dengan golongan hari ni. Sebab tu saya sendiri, saya pun sebenarnya berjuang juga, tetapi kita banyak lebih sebalik takbir. Tetapi bila kita nampak seseorang yang cuba menggagu-gugat kedudukan sifat-sifat belia kita, menjadikan diorang ni membawa sikap cabar mencabar apa semua, ini bukan budaya kita lagi. Macam kami kat Melaka pun bang, kita pun ada NGO juga. Macam kalau kat Melaka, Badan Amal Dakwah Insan Malaysia ataupun dipanggil sebagai Badai. Dan Badai ini pernah diterajui oleh almarhum Tok Ayah Paduka Ayah Delong Manan.
kalau di Melaka. Jadi kita pun ada badan-badan penggerak yang menggerakkan pasal kebajikan dan sebagainya. Tapi kita pun menarik juga golongan-golongan muda. Dan awal-awalnya kita pun support, sokong apa yang dibawa oleh apa nama dia, Hamim. Abdul Hamim. Abdul Abdul Hamid. Hamid. Ya, Jadi kita pun dulu kita menyokong juga. Tapi lama kena dia sebenarnya ni dia pakai nama Lone Tiger pun kita dah menyampah dah, bang. Dia betul. pakai nama Lone Tiger awal-awal pun kita dah menyampah. Oh, cerita kapal orang lain pun ada kapal bang eh. Cerita baju Betul. orang lain pun ada baju. Tapi kita punya baju kita sangkut. Yang kita Ya, nak bawa ada perjuangan. Perjuangan. betul. Bukan kita nak bawa baju tu tadi. Bukan kita nak bawa nama Tiger Long. Tiger bang. Kalau jumpa Hamim tu bang. Dia tak kenal Hamim tu siapa. Ini orang aku gigit je dia kata. Aku kokak je dia punya muka kan. Tapi yang kalau setuju, apa yang saya nak katakan, bukan kita nak bawa baju atau majlis kita. Yang kita nak bawa adalah perjuangan kita. Perjuangan Melayu Islam kita. Yang mana Betul. kadang-kadang kita tengok kat Facebook bang. Orang Melayu bergaduh-bergaduh. Orang Melayu Betul. Islam bergaduh-bergaduh. Orang bukan Melayu ni dia tepuk tangan. Oh Melayu bergaduh. Ya. Sepatutnya kita sekarang ni bang berada di fasa akhir zaman tau. Yang mana orang Melayu Islam patut bersatu. Bukan patut Betul. berpecah. Patut bersatu. Betul. Sama juga macam Itulah. tampuk pimpinan kita bang kan. Patut kena bersatu. Ya. Itulah yang kita bagi tahu. Apa yang dicuba bawa adalah sifat dia. Yang kita nampak dan kita menentang dia adalah cara pembawaan dia. Dia seolah-olah merosakkan minda dan uh, sifat golongan muda belia kita. Kalau kita Betul? tengok dengan sifat cabar mencabar, sifat melebihi undang-undang, melebihi penguatkuasa, buat sesuatu ucapan yang boleh mengganggu gugat agensi-agensi kita. Jadi ini berbahaya. Sebab yang menjadi follower dia adalah golongan-golongan Muda. golongan muda. Jadi itu yang saya sebut si Abdul Hamim ni dia menghafal apa kemahuan rakyat kita, apa kemahuan komuniti kita, masyarakat kita, dia bawa benda ni. Sebab tu dia pandai Zaki, dia bawa isu. Bila melibatkan politik, dia pandai memilih bahagian mana yang lebih penyokong dia. Dia akan duduk di situ. Jika Tapi melibatkan apa-apa perkara pun dia pandai, dia tahu rakyat Malaysia ni apa yang suka, apa yang tak suka. Jadi macam kita bila bab tengok yang bang. Minta maaf bang eh. Macam kita tengok Tok Singa, Utusan Rimba, siapa-siapa saja yang memang dikenal. Mereka ini tak bawa diri dia orang. Tapi mereka ya, ini bawa perjuangan dia orang. Tok Singa betul, tak bawa diri dia. Utusan Rimba, dia tak betul, bawa diri dia ke depan. Siapa-siapa betul, lagi. Dia orang tak bawa diri ke depan. Tapi yang dia bawa adalah perjuangan. Adapun kita betul, ni hanya mampu, bukan kita, saya lah. Kita betul, boleh bercakap komen saja. Tapi perjuangan saya ataupun kawan-kawan lain kita tak nampak. Kita tak nampak. Tapi macam Abdul betul. Hamim, dia tak bawa perjuangan bang. Dia bawa diri dia. Dia nak dikenal. Dia bawa diri dia dan dia bawa satu sikap yang terkeluar daripada landasan kita. Sebab kita Betul? negara kita uh, cukup segala sifat dah cukup dah. Kita cuma memberi kesedaran dengan follow Betul? the rules saja. Tetapi dia ni bawa sikap yang luar biasa. Betul? Seolah-olah sikap memberontak, sikap cabar-mencabar, ini yang kita keluarkan. Dan pula kalau nak ikut isu si Abdul Hamim ni, macam saya sendiri pun dengan sahabat-sahabat lain, kita nak berjuang ke isu dia ni panjang. Ambil masa Betul? yang panjang. Sampai Betul? bertahun lebih kita ni. Ramai yang kenapa dia delay terlampau panjang? Kerana kita nak beri kesedaran sebenarnya. Kalau kata kita nak ikutkan cara dia, gangsterism, buat cabaran, kutip istilah, banyak orang guna istilah kutip, istilah pukul. Kenapa si Abdul Hamid ni seorang saja, orang tak boleh nak usik, orang tak boleh nak pukul, orang tak boleh buat apa. Ini bukan isu dia. Sebab apa yang kita nak bawa ini adalah isu kesedaran. Betul? Kerana kalau kata kita tak bimbang kepada Abdul Hamim ataupun nama gelaran dia Lone Tiger ni, tak ada memberi ketakutan langsung walaupun sebesar zarah ataupun ujung kuku, tak ada beri ketakutan. Apa yang kita bimbangkan,
orang spesies seperti ini ada lebih ramai dalam masyarakat, dalam kalangan kita. Yang ni Betul bang. kita bimbang dan yang ni kita nak beri kesedaran sebenarnya. Sebab tu Mula-mula kita bang. follow, Betul bang, betul kan. sebab tu kita nak beri kesedaran Zaki. Kita delaykan dia, kita bagi tahu kita, negara kita ada undang-undang. Betul. Kalau kata sebab tu saya sendiri NGO saya sendiri pun berpuluh-puluh buat report polis. Berpuluh-puluh. Oh, hebat bang. Punya kita nak tunjukkan bahawa negara kita ada undang-undang, negara kita ada step-step aduan yang kita perlu buat, kita perlu ke depan. Biar orang kecam kita, orang macam-macam lah orang kecam. Tetapi akhirnya hari ini undang-undang itu sendiri telah membuktikan. Dan Betul. kita nak bagi tahu bahawa undang-undang ni di negara kita ni tetap subur, tetap ada. Cumanya cara penggunaan undang-undang tu kita nak kena faham. Betul. Sebab bila kita nak menggunakan undang-undang, hari ni kita buat report, hari ni kita buat tindakan, tak semestinya esok dia akan kena. Kan? Betul. Jadi dia akan ambil panjang waktu yang panjang, masa yang panjang. Jadi kita kena bersabar. Lepas tu kalau Mula-mula. nak main dengan Tapi undang-undang ni, kes banyaklah ni trainer dah dia. bertahun bang Kes dia ni bertahun Dah bertahun. Dah bertahun. Sebab kita cuba bawa buat pendedahan kepada dia start 2020 awal penghujung April. Masa tu dia Mula tengah bang, saya follow rapat tau dulu kes pasal Hamim ni, apa semua pasal apa jebat derhaka bergaduh dengan gini. Saya follow rapat kes tu. Lepas tu bila dah lama-lama saya punya perasaan macam tak habis pula kes dia ni. Orang sekarang tengah Yalah, sibuk COVID, kes ni lagi. Tapi betul. bila lama-lama, bila Abdul Hamim ni dah kena tangkap, baru kita buka mata. Rupanya ini Betul. perjuangan NGO yang dia orang buat Betul. untuk membuka segala apa yang Abdul Hamim ni buat. Kalau Betul. kata utusan rimba tak bertindak, Tok Singa tak bertindak dan rakan-rakan yang lain tak bertindak, saya rasa masih bebas lagi mangkuk. Ya. Bukan sekadar dia masih bebas, tetapi apa yang kita bayangkan dengan lebih teruk sekali, individu yang nama Abdul Hamid ni dia boleh menjangkau dengan lebih jauh. Maksudnya kita tak jangka kalau satu hari nanti akan ada orang begini dalam parlimen kita, dalam Betul? sistem perundangan kita. Jadi kalau dah sampai ke tahap macam tu, mereka ini boleh masuk, boleh duduk, apa akan jadi? Adakah anak cucu kita akan datang, kedudukan mereka akan terjamin? Yang ni yang sangat-sangat kita bimbangkan. Kalau kita tengok si Abdul Hamid sendiri pun, pergerakan dia pun, dia melalui kebajikan, melalui perkara-perkara yang baik, dia nak melonjakkan nama dia ataupun dia nak berada di satu kedudukan dipandang oleh masyarakat. Tapi bang, Sampaikan walaupun orang dah tahu dia tu Rohingya apa semua, tapi masih lagi ada yang bodoh-bodoh ikut dia ni bang hmm. Zaki kena faham Zaki. Okey, saya nak bagi tahulah. Hasil daripada sedikit kajian kita, sedikit daripada maklumat tauladan yang kita ambil daripada kes Abdul Hamim ni. Mereka ni kalau bila sebut tentang warga asing, bila sebut tentang warga asing, mereka ni duduk di negara kita, mereka dah macam saya sebut tadi Zaki, mereka ni dah baca apa keperluan mereka duduk. Terutama sekali mereka akan kukuhkan daripada segi ekonomi kita. Kerana mereka ni, diorang tahu lagi. Duduk di dalam Malaysia, duit nak kena ada. Betul. Bila ada duit, mereka boleh buat. Mereka dah pandang bagaimana undang-undang kita. Daripada segi sudut undang-undang, ini ada kelemahan negara kita. Penguatkuasaan undang-undang ada sedikit kelemahan daripada negara kita. Yang ni kita kena NGO cuba bersuara dan cuba beri tekanan kepada penguasa-penguasa untuk polish balik sistem penguatkuasa kita. Diorang ni duduk dekat Malaysia, kalau gaji diorang RM30, Zaki, RM30 tu diibaratkan 90% bersih. Sebelum ni saya pun ada bercakap soal ekonomi diorang ni. Kalau gaji kita RM50, kita nak kena tolak sewa rumah, nak bayar kereta, Betul. nak bayar macam-macam kita nak kena Betul. tolak. Tetapi mereka ni bila berada di dalam negara kita, kalau mereka dapat RM50, keseluruhan RM50 tu
mereka boleh simpan, mereka boleh Betul? makan, boleh. Ini kedudukan yang terawal bagi mereka untuk mereka. Sebab tu kita tengok warga-warga asing ni dia cepat kukuh ekonomi dia. Betul? Cepat kukuh kerana mereka tak ada tanggungan yang berat. Tak Kalau ada komitmen daripada kan? tak ada komitmen. Kalau yang masuk melalui pasport mungkin dia orang akan bayar cukai, ada bayar levy, bayar pasport tu tak ada masalah. Tetapi kita bayangkan yang menjadi ketakutan kita pada hari ini adalah pelarian-pelarian yang bersama dalam masyarakat kita. Dia bagus Yang bang, ni yang pelarian cukup. ni. Bagus pelarian. Yang datang kat negara kita macam awet-awet Palestin bagus. Comel-comel sikit kita nak layan bang. Ini Rohingya. Bagusnya lagi Betul. tu pelarian tu Palestin. Yang Ya. cantik tu. Dan Ini Rohingya. dan Apa? dan pelarian kita tak salahkan diorang. Macam saya pun daripada segi sudut NGO saya sendiri pun kita ada juga membuat ketah-ketah kerja untuk membantu pelarian ni. Membantu daripada segi macam mana? Kita Mm-mm. membantu menekan kepada kerajaan supaya mempercepatkan usaha untuk mereka ni dipindah dan diberi kemahiran hidup. Yang ni kita Mm-mm. tekankan. Kalau nak ikutkan Zaki, NGO kita Mm-mm. sebenarnya banyak ramai yang membantu daripada pelarian-pelarian ni. Tetapi Mm-mm. apa yang kita rasa sikit kecewa, sikit duka cita, mereka ni tidak mengajar mereka ni bagaimana untuk berada budi pekerti ataupun Mm-mm. sifat-sifat bila berada dalam masyarakat. Sebab tu hari ni Mm-mm. pelarian diorang ni menjadi pelarian yang boleh dikatakan kurang adab, tak ada adab. Tapi Sebab bang, mereka ni kita yang mengangkat dia pun kita juga bang. Kesilapan daripada ya, kita juga. Terlalu kita betul. ni orang-orang Melayu kita ni bang. Kita punya belas kasihan ni kuat. Kita Tinggi. punya kesian ni tinggi. Jadi Betul. disebabkan kita punya kesian terlalu tinggi, kasih sayang kita terlalu tinggi. Kita orang Melayu bang, garang-garang mulut kita, hati kita baik. Dan Betul. disebabkan tu lah kita Betul. tersilap angkat. Sekali Betul. rong hinga bang, rogol lah. Teruk lah dia bang. Bang sangkut bang. Okey tak? Bang, sangkut. Oi, sangkut ni. Okey bang. Bau okey, bau okey. Bau okey. Sangkut bang. Ah, ah. Mm-mm. Sangkut bang, tak dengar. Sangkut. Mm-mm. Kok kat luar. Naik. Okey, sekarang okey. Saya bisi balik. Okey. Okey. Hello? Sangkut tak? Dengar. Okey. Sekarang nampak dengar alhamdulillah. Okey. Baik. Dia Okey. line tengah-tengah malam ni kadang-kadang sangkut sikit lah. Sebab tu Zaki saya pesan sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang mana Mm-mm. dekat Mm-mm. follower yang follow dengan Zaki ni. Zaki ni orang yang Mm-mm. kebolehan, ada manfaat, ada ilmu. Jadi sahabat-sahabat kena support lah. Kena support maksudnya kalau Amin. kata kita tak boleh nak bersuara, kita bantu sahabat kita Abang Zaki kita ni share bawa ilmu, kembangkan lagi ilmu dia. Kerana orang-orang macam dalam masyarakat kita, dalam komuniti kita, Abang Zaki. Sebab Abang Zaki pun banyak Mm-mm. kan program-program yang buat. Faham Saya pun bang. baru kenal tu. Tapi Sebab saya hari ni
Saya beruntung bang. Saya dapat VC dengan Abang Utusan Rimba, dengan Tok Singa yang support saya walaupun hari ni mungkin Utusan Rimba tengok saya kat live Neo, dan saya pun terima kasih juga pada Neo sebab asbab Neo saya kenal dengan Tok Singa, Ya, saya kenal dengan Utusan betul. Rimba, dan itu semua daripada asbab dia. Dan saya pun Betul. daripada hati saya terima kasih banyak-banyak sebab Tok Singa sudi masuk live saya tadi bang. Daripada ada 30, 40, 50 orang saja, dan daripada Betul. itu kita tahu yang Tok Singa ni bukan orang yang gilakan view. Tak Betul. betul apa yang orang cakap Tok Singa suka view ke tak. Kalau Tok Singa ni orang yang sukakan view, baik dia cari orang-orang yang view dah memang 800 ribu lebih. Kenapa dia masuk saya Ya, yang view ada 40 orang? Kan? Macam betul. juga Utusan Rimba sanggup rupanya dah tengok saya daripada live Neo lagi dan support Mm. saya, dan insya-Allah bang, saya kalau banyak orang yang menyokong apa yang saya nak buat, dan saya pun saya tahu abang Utusan Rimba punya harapan, Tok Singa punya harapan supaya saya ni ke depan untuk memperjuangkan apa yang patut saya perjuangkan sebagai anak muda. Betul. Dan Betul. insya-Allah saya akan buat benda tu dan saya akan cuba sehabis baik. Itulah saya pun hari ni happy gila sebenarnya bang. Saya Sebab sebenarnya saya lebih dapat seronok jumpa jumpa orang yang dengan hebat. Zaki ni. Jangan macam tu. Ada. Tapi itulah Zaki. Kadang-kadang kita nakkan yang golongan muda kita ni berani mengulas apa-apa isu. Tetapi jangan taksub berkaitan dengan isu. Betul bang. Betul. Contoh kalau kata kita nak mengulas berkaitan dengan politik, kita boleh ulas tetapi jangan menjadi sebahagian daripada politik itu sendiri. Sebab kalau kita tengok hari ni Betul. orang politik kita dah terlampau banyak. Live-live Betul politik bang. kita dah terlampau banyak. Kalau kita nak bercakap Betul. daripada segi politik, biar kita bercakap daripada politik matang. Kita tidak menyebelahi mana-mana Betul. politik, tetapi kita bercakap soal politik matang. Sebab kalau dalam sebuah negara, negara kita ni adalah negara demokrasi. Bila sebut negara Betul. demokrasi, dia semestinya ada parti kerajaan dengan parti pembangkang. Dua ni tak dapat dipisahkan. Kan? Betul. Jadi kalau kata kita nak bercakap daripada isu politik, daripada kita bukan ahli parti politik, kita kena politik matang. Kita kena terima mana-mana side pandangan daripada ahli politik pun. Kalau kita nak ulas berkaitan dengan ketidaksetujuan kita. Maksudnya kalau kita tak bersetuju dengan pembawakan parti ni, kita ulas berkenaan tu. Kita jangan nak bercakap sebagai contoh DAP ni jahat apa semua. Kita ambil perkara-perkara yang apa mereka buat. Tapi kalau Begitu bab juga politik dengan bang, PAS kalau apa semua kan. Ya. bab politik bang, saya ni dah bosan tau sebenarnya kalau nak cakap Ya. pasal politik. Ika nanti ya. Betul? Saya nak kalau cerita pasal politik, saya dah bosan. Macam mana tadi Tok Singa kata, kita semua ni patut bersatu. Dan itu juga yang dikatakan oleh Utusan Rimba. Macam tu juga sepatutnya menteri-menteri ni, sepatutnya sekarang ni musim Covid, ramai rakyat Ya. mati, ramai rakyat yang susah. Sepatutnya Betul. mereka-mereka ini kalau betul sayang, cintakan rakyat, sayangkan negara Malaysia, diorang ini ketepikan isu politik, sepatutnya diorang bersama-sama, bersatu-satu, bersatu hati Betul. untuk cari jalan macam mana nak menangani Ya. Covid. Bukannya kau Betul. buat demonstrasi sana begini-begini. Betul. Itu bukan benda-benda yang sepatutnya. Daripada parlimen tutup. Parlimen tutup. Daripada kau buat perhimpunan, lebih baik kau cari, ambil kesempatan yang kau tak pergi masuk parlimen tu, cari rakyat-rakyat tempat kau yang susah. Bagi bantuan, salurkan bantuan. Itu yang sepatutnya dia buat. Bukannya engkau jadikan COVID ini sebagai satu poin ataupun helah untuk engkau menjatuhkan sesuatu kerajaan dan mengangkat diri engkau. Saya pun kata, kalau hari ini PN jatuh sekalipun, bukan besok COVID terus hilang. Ya. Sepatutnya kena Dia sama-sama. betul. Dia kadang-kadang keburukan daripada manfaat tu lebih banyak keburukan, jadi tak perlulah kita nak bergopoh gapah untuk bertukar dan sebagainya. Sebab isunya adalah kepentingan rakyat tu mesti diletakkan di depan. Kita tak Kan? marah dia orang nak berpolitik. Berpolitik.
Saya tahu utusan rimba pun ada parti politik yang utusan rimba akan ikut. Saya pun ada parti politik yang saya akan ikut. Tapi cukup masa, sampai masa, kita berpolitik lah. Undi dengan cara yang betul. Kenapa waktu yang COVID ini kau nak merampas kuasa begini-begini, kerajaan gagal. Dia orang lupa yang dia orang itu bekas kerajaan gagal. Nah, tapi kita tak nak cerita, kita tak nak ulas pasal PN macam ini, pasal PH macam ini, UMNO. Kita tak nak, kita cuma nak mengulas ataupun kita cuma nak membincangkan sepatutnya apa parti-parti politik ini buat kalau betul-betul mereka sayangkan rakyat. Rakyat mati bang. Ramai orang menderita, ramai orang sakit yang susah rakyat. Rakyat yang susah bang. Dia orang dapat gaji beribu-ribu setiap bulan bang. Ya. Apa Kita salahnya? ni. Macam Zaki sebutlah. Apa salahnya mereka ni meredakan nafsu serakah politik mereka dan mereka lebih menjadi marhain seperti kita. Kita ni marhain lagi. Kita ni marhain. Sepatutnya mereka ni memandang pada kedudukan kita. Hari ni kes-kes melibatkan, kalau sebut pasal COVID ni kita dah tak boleh lari dah. Tetapi yang membimbangkan kita, kematian hari ni meningkat. Sebab kematian pula bukannya disebabkan macam dulu. Trend kematian yang ni sangat-sangat menakutkan kita. Betul. Kan? Golongan muda, anak kecil, ibu yang sedang mengandung, yang sedang hamil, semua. Yang ni, golongan-golongan yang sangat-sangat dilindungi ni, sepatutnya hari ni golongan ni menjadi mangsa keadaan. Sebab apa bang? Yang mati bukan keluarga dia orang. Yang susah bukan keluarga dia orang. Yang susah rakyat marahin. Orang-orang yang bawah ni. Bang, kalau saya pernah tahu itu hari saya buat live pasal apa? Pasal dia orang buat perhimpunan. Saya ni bang, orang marahin. Kita punya cakap yang dengar kawan-kawan kita je bang, 20-30 orang saja. Nah, tapi tak ada siapa yang nak dengar suara kita ni. Dia anggap kita ni apa? Tapi saya cakap apa bang? Kalau satu hari, satu kali nanti rakyat betul-betul bangkit, betul-betul bangun, penjara tu tak cukup bang nak tampung 30 lebih juta rakyat Malaysia. Itu yang saya sebut. Kalau nak ikut tentang kebangkitan rakyat di negara kita ni betul-betul kita berbangsa Melayu ni betul-betul tahap kesabaran dia tinggi, Zaki. Kalau kita tengok di luar-luar negara, bila menyebut tentang mereka melawan dengan kerajaan, kita dengar pun takut. Khususnya negara jiran kita, kalau mereka menentang kerajaan, bagaimana mereka turun ke jalan raya membakar dan membuat wara. Takut. Tetapi ahli-ahli politik di negara kita sepatutnya lebih menghormati rakyat. Kerana rakyat hari ni tak sampai ke tahap macam tu, Zaki. Kan? Rakyat kita, bangsa kita tak sampai, walaupun sebenci mana pun kita dengan parti politik, hari ni kita tak lagi turun membakar, kita tak membuat kacau bilau kerana bangsa kita diajar dengan adab budi pekerti yang sangat tinggi lah. Kan? Saya sendiri bang saya sebelum ni memang daripada 2016 saya memang cikgu sekolah. Saya mengajar di sekolah rendah agama Jaim. Lepas tu saya jadi guru kontrak juga dekat JB di sekolah menengah. Tapi tak lama pun. Tahun lepas, bulan 3, tiba-tiba PKP. Saya punya PKP bang, cikgu-cikgu kontrak semua diberhentikan bang. Semua diberhentikan tanpa sebab. Dia kata dia bagi alasan, dia hantar surat, dia kata alasan begini. Jadi saya dah tak ada semua pendapatan, dah terputus. Lepas tu, awal tahun itu hari, saya ada kerja dengan satu company dan saya berhenti sebab adalah perkara-perkara dalaman. Dan saya terputus habis sumber rezeki bang. Apa yang saya buat sekarang ni apa bang? Saya cuma mengajar ngaji online. Saya cari mana-mana yang nak belajar mengaji ke apa ke, saya pergi rumah dia. Kita bang, saya nak ajar mengaji pun bang, dah macam penjenayah bang. Orang nak datang belajar dengan kita bang, dah macam penjenayah, macam perompak. Orang nak ziarah kubur pun kena tangkap. Orang solat raya Aidiladha kena tangkap. Dia orang buat perhimpunan yang berdiri-berdiri hitam si bodoh-bodoh tu. Abang ada dengar tak dia orang kena tangkap? Ya. Dia orang tak ada kena tangkap, tak ada apa. Nah, kita ni rakyat marhai ni yang susah makin susah, yang susah makin susah, yang susah makin susah. Sepatutnya dia orang kena buat apa? Dia orang kena bersatu hati lah, satu hati. Kalau kau nak buat COVID, nak buat lockdown 80 tahun sekalipun buat lah, bantuan bagi lah. Ya.
Betul Zaki. Kalau kata kita nak sebut tentang isu sekalipun, bila melibatkan isu agama, isu bangsa, isu raja-raja, yang bangkit mempertahankan orang-orang macam kita ni Zaki. Orang-orang marhain ni yang banyak turun, buat laporan, buat kebangkitan, bersuara. Kalau nak dibandingkan, kita ni bukannya orang yang uh, beriman sangat pun, kan? Kita ni bukan orang yang beriman sangat pun. Kita ni bukan orang yang cukup ilmu penuh di dada agama Betul, pun. Tetapi bila betul, sebut tentang kehinaan kepada agama, betul golongan bang, macam kita ni lah yang betul, banyak ke depan, yang betul banyak bang, berani mati lah kalau kita nak sebut kan. betul, Memang banyak golongan yang berani mati disebabkan agama, bangsa dan negara. Ni adalah betul bang, golongan-golongan belia yang serupa betul, macam kita ni. Kan? betul bang, Bukan daripada segi yang berpangkat, yang bertitle, yang kaya raya, tidak. Golongan marhain inilah yang akan ke depan mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Tapi kalau dapat dekat orang politik ni, itulah dia. Kan? Dia ikut angin, ikut kepentingan. Kalau daripada segi kepentingan, daripada segi kepentingan kedudukan politik dia, mereka akan berjuang. Tetapi jika tidak menyelebahi mereka, mereka senyap, boleh bisu, kadang-kadang sampai mereka boleh menjadi orang buta. Yang ni yang betul. jadi satu masalah pada diorang Zaki. Macam Kan? setiap perkara-perkara yang macam ini pun kita tidak menyalahkan penguatkuasa ataupun anggota-anggota Betul. badan PDRM. Kita tak menyalahkan langsung sebab mereka itu jalan buat satu perkara atas tindakan yang diarahkan. Betul. Dan mereka pun terpaksa. Nah, mereka pun terpaksa. Tapi bila kita pandang-pandang balik, kita renung-renung balik. Bila banyak kematian yang macam ni, pertama mungkinlah sekarang ni jelas tentang COVID. Tapi kita berbalik pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak akan terjadinya kiamat bila mana banyaknya kematian yang mendadak. Dan sekarang ni telah berlaku banyaknya kematian-kematian yang mendadak. Nah, asbabnya semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ambil juga daripada side maksudnya apa yang Rasulullah sebutkan telah menjadi nyata, sedang menjadi kenyataan tentang kematian yang mendadak dan sebagainya. Tapi kita jangan terlalu taksub dengan vaksin ataupun sebagainya kerana itu boleh merosakkan akidah kita. Contoh ayat-ayat yang selalu digunakan adalah vaksin je yang boleh selamatkan kau daripada kena COVID. Sedangkan yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh mengatakan COVID menyelamatkan, tapi kita kena menggunakan ayat COVID ini, vaksin ini sebagai ikhtiar untuk selamatkan kita daripada penyakit COVID, dan yang mengizinkan kena ataupun tidak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. COVID asbab, itu je bang. Dan itulah rakyat-rakyat kita ni bang, kawan-kawan netizen-netizen ni semua bang, dia tak nak apa bang. Dia orang sebenarnya dah bosan lah bang dengan permainan-permainan politik. Dah bosan. Kita pun dah Betul. Sebab muak, tu saya rasa orang utusan pun dah bosan benda ni semua. sebab tu Zaki, kita lebih memberi kesedaran kepada golongan kita. Sebab tu Betul bang. saya ni mengharapkan orang-orang yang macam Zaki ni memberi Allah bang. kefahaman kepada mereka. Kan? Kerana hari ni kalau kita tengok macam Zaki sebut, kita bukan Zaki saja sebut, semua tahu. Kita ni berada di fasa terakhir akhir zaman. Kan? Betul bang. Mungkin hujung-hujung. Kalau kita tengok sambutan tahun baru kita 1443 Hijrah, kan? Kita nak menuju ke 1500 Hijrah, kita hanya berbaki 57 tahun sahaja. Kan? Allah. Makna dalam masa 57 tahun ni kita tak tahu di manakah hari, di manakah waktunya akan berlaku, tetapi dalam waktu yang jangkaan yang kita fikir antara di waktu kita ataupun di waktu anak kita besok, generasi kita besok. Ini yang berlaku. Jadi Ada apa persediaan kita hari ni? Kita kena berani berkeyakinan berdiri di atas kaki kita sendiri. Daripada betul. apa-apa isu pun kita kena bersependapat, kena ada pendapat sendiri Betul. dan Betul. jangan ikut follow up, jangan ikut kalau kita fikir politik ni ada ramai penyokong apa semua, tanpa berfikir kita main follow up saja. Ilmu nak kena ada. Betul-betul zaman ini keperluan dia, senjata dia adalah ilmu dan pemikiran yang panjang. Kalau Betul bang. benda-benda ni tak ada, kita tak boleh. Sebab Nabi kita Rasulullah SAW pun berpesan juga bahawa akhir zaman ni
cara kita nak melawan adalah melawan dengan diri kita sendiri. Kita pusing-pusing kat mana pun berjihad di atas diri kita sendiri Betul. dengan melawan hawa nafsu sendiri. Betul Ini bang. yang dimaksudkan untuk kita perlu ada keyakinan pada diri sendiri. Kita kena teguhkan pendirian kita supaya kita tidak tergolong dalam golongan-golongan yang boleh membawa kita ke arah mudarat dan sesat. Yang Betul ni bang. yang betul-betul kita nak golongan-golongan muda kita steady daripada segi pendirian, daripada segi pemikiran, daripada segi uh, apa tindakan yang perlu diambil. Yang Betul ni bang. yang saya nak. Sebab tu saya mengharapkan orang macam Zaki ni supaya memberi kefahaman, memberi semangat kepada mereka, memberi ilmu kepada mereka. Kan? Sebab kita bimbang, hari ni kita bimbang, cukup-cukup bimbang dengan ujian yang kita kena, dengan anak-anak muda kita yang rapuhnya iman, yang kurangnya ilmu, yang sedikitnya yang boleh mengaji dan sebagainya. Ini yang cukup-cukup kita bimbang. Tetapi kalau macam Zaki ada keistimewaan, ada kelebihan untuk membantu mereka untuk mengaji apa semua. Bukan saja mereka, saya sendiri pun cukup berminat atas apa ilmu yang Zaki ada. Memang cukup-cukup terbaik. Sebab tu bila saya tengok, saya ulang balik, saya sebut balik, bila saya tengok Neo berhadapan dengan Abang Zaki, bercakap walaupun dalam konteks tidak sefahaman, tidak ada dua Mm-mm. bidang percakapan berhujah, tetapi benda-benda yang baik saya ambil, boleh bercakap, boleh berhujah dan mendatangkan follower dengan penonton yang beri feedback. Yang ni yang Betul. sangat-sangat baik. Ini yang kita perlukan, Zaki. Betul. Tapi itu abang, saya kenal abang utusan, saya kenal Tok Singa. Saya sebenarnya tadi tak sangka sebenarnya utusan Rimba dengan Tok Hmm. Singa boleh masuk saya punya live ni. Wallahi saya tak sangka langsung. Memang saya tak sangka. Jadi daripada saya dekat live Neo tadi, jadi Tok Singa ada sebut nama saya. Bila Tok Singa sebut nama saya jadi macam happy tau. Saya jadi macam bangga je Tok Singa sebut nama kita kan. Ha. Jadi, Tok Singa orang terkenal. Kita ni orang siapa-siapa Yeah. entah kan. Jadi, Betul. saya buat live tadi sebelum ingatkan saya nak tidur tadi, saya nak buat live sekejap. Jadi, saya kalau setiap malam bang, so nak tidur, saya akan buat live, baca surah Al-Mulk. Yeah. Jadi sahabat-sahabat mana yang nak sama-sama kita. Saya ni bang, bukan orang baik. Saya pun ada kenangan zaman-zaman yang tak baik saya. Zaman-zaman gelap saya ada bang. Bukan cerita aku mengaji, aku begini, aku baik, tak. Cuma Allah Ta'ala tutup aib kita sekarang ni. Allah Ta'ala tutup aib kita. Bahkan semua orang ada aib dia orang sendiri yang Allah Ta'ala tutup. Tapi bukan saya pun tak mengizinkan orang-orang ni, sahabat-sahabat saya yang ada dalam ni, panggil saya ustaz bang. Saya tak pernah sekali-sekali pun mengaku diri saya ustaz, perawat dan sebagainya. Saya tak pernah bang. Sebab kita takut. Bukan takut apa pun. Ada orang yang lebih berhak mendapat title ustaz tu. Ada orang yang lebih berhak nak mengaku diri dia perawat. Sedangkan kita tahu batas diri kita takat mana je. Kalau saya kata diri saya perawat, besok buat orang nak test saya macam mana? Jam kita. Jadi saya tak baik pun. Cuma saya pun tak ada niat nak mengajar ke apa ke, tak ada bang. Cuma kita macam apa kata Tok Singa tu. Tok Singa kata apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah manusia yang bagi manfaat dengan manusia lain. Kalau kita tak boleh bagi manfaat dengan orang lain, kita mendoakan dia dah. Jangan cakap-cakap dah. Kita doakan dia. Yeah. Kalau kita tak suka, tak payah masuk dah. Keluar aja. Tak payah nak menambah-nambahkan perkara-perkara yang tak baik. Nak menambahkan api. Nak jadi berbalah, bergaduh dan sebagainya. Sebab zaman kita ni bang, bukan zaman bergaduh-gaduh lagi dah bang. Bukan. Yeah. Malu bang. Malu orang tengok. Betul. Zaman sekarang adalah zaman yang mana kertas, pen, ini lidah, ini yang menjadi senjata kita. Maksudnya Betul bang, betul. kita terbelenggu dengan undang-undang. Kan? Selagi mana penguasa kita menjaga undang-undang, negara kita yang daripada segi penguasaan PDRM, ATM mereka masih berfungsi, selagi itulah kita kena follow undang-undang. Kan? Betul bang. Pusing-pusing kat mana pun undang. Sebab saya pun sebelum ni pun Zaki, kita ni pernah melalui zaman umur kita 15, umur kita 20.
Umur kita 30 sehingga sampai umur kita sekarang dah 40 lebih. So Tapi menampak zaman-zaman muda ni bang zaman kira boleh disebut zaman muda lah. Bila zaman muda kita ni, undang-undang kita tak tahu, kita main langgar bukan kerana kita nak melanggar undang-undang. Kita tak ada kesedaran. Waktu Betul tu bang. bukannya waktu zaman macam sekarang. Zaman Betul sekarang bang. ni zaman internet. Kita boleh Betul bang. tengok, kita boleh cari, kita boleh nampak banyak choice, banyak Betul. pilihan yang kita boleh buat Betul. zaman Betul. sekarang. Sebab internet, Betul. kita ada TikTok. Kalau kita nak berjoget, nak rasa seronok, nak mencari lain, kita boleh pergi ke TikTok. Kita nak bergambar dan sebagainya, nak suasana yang cantik, kita boleh pergi ke Insta, nak tengok dan macam-macam pot kita ada, macam-macam pilihan kita ada rakyat Betul. pemuda. Dulu zaman kita kalau kita jahat sungguh. Tetapi jahat kita Betul. dulu walaupun tak ada medium sosmed ni, kita masih terbatas oleh kerana zaman tu jahat dia nakal, jahat dia orang tak panggil jahat sangatlah, orang panggil nakal kan. Tapi hari ni kita perlukan disebabkan kecanggihan dengan pelbagai-bagai perkara dalam sosmed ni sehingga anak muda kita dah hilang arah balik dah. Betul Kan? bang. Dulu kalau kata anak muda kita hilang arah, dia sekadar perubahan mengikut zaman je, Zaki. Betul. Kan? Betul bang. Zaman baling slipper, habis zaman baling slipper, zaman awet, zaman couple, okey. Habis ni kira tahun 80-an lah. Zaki umur berapa Zaki? Saya lahir tahun 90-an bang. 90-an. Okey. Saya 80-an punya zaman. Zaman 80-an ni adalah zaman yang penghujung-penghujung nak sampai ke budak zaman 90-an ni. Zaman saya ni masih ada lagi tahap bila kita couple dengan perempuan masa zaman-zaman sekolah dulu, kita couple dengan perempuan, kita tak reti nak buat apa kat perempuan tu. Betul. Zaki faham tak maksud dia? Maksudnya kita dating dengan perempuan tu, kita duduk dating, kita tak reti nak buat apa dengan orang yang kita Betul. dating tu. Betul. Itu zaman saya, zaman 80-an. Tetapi jangan dibawa kepada zaman sekarang. Betul Zaman bang, betul. sekarang, zaman 90-an, zaman 2020 ni bila adanya perempuan dekat sebelah, macam-macam benda boleh berlaku. Betul bang. Kan? Dia tak akan sama. So zaman hari ni adalah zaman yang betul-betul sangat mencabar pada golongan muda. Sangat-sangat mencabar. Saya Sebab pun tu takut kita juga bang. Saya ha, takut apa, hari ni orang angkat saya, orang cakap saya baik, orang cakap saya bagus. Dan tak mustahil bang, besok lusa orang ludah saya bang. Tak mustahil benda tu. betul. Kena pula Itu sekarang orang makin kenal kita kan. itu adalah asam garam. Seperti Mm-mm. mana tu Singa sahabat saya beritahu tadi, itu adalah asam garam di mana bila kita di depan. Bila kita di depan, kebiasaannya kita di belakang. Bila kita duduk di belakang, kita akan nampak belakang orang. Jadi bila Mm-mm. kita di depan, orang akan nampak belakang kita dan ada masa, ada ketika orang akan tekan kita, orang akan jolok kita, Betul orang bang, akan betul. culik kita. Betul. Malah sampai satu masa orang akan balon kita dengan batang kayu dekat tengkuk. Betul Ini bang. adalah ujian, dugaan yang mana kita orang yang ke depan. Sebab tu ramai orang takut nak ke depan lagi. Takut Betul. bila timbul-timbul isu macam ni lah. Bila Betul. melibatkan penguatkuasa, bila melibatkan kadang-kadang kawan sendiri pun sama juga. Mm. Kawan kita sendiri pun ada juga. Jangan kita terkejut nanti kalau kita tengok kawan kita sendiri yang menjatuhkan kita. Ini Betul. semua lumrah manusia. Tetapi apa juga permulaan yang kita buat, macam saya sendiri bila kita nak pergi kepada medium hadapan, barisan hadapan, pertama sekali lillahi ta'ala. Ini yang cukup-cukup saya kuat Zaki. Betul Lillahi bang. ta'ala. Aku buat ni kerana Allah. Kerana Betul. aku ada pandang satu-satu kemungkaran, aku ada pandang sesuatu perkara yang perlu aku perbetulkan, Betul bang. kerana aku ada sedikit ilmu yang ingin aku kongsikan, orang nak balun aku ke, Tahu orang bang, nak Ustaz Abid pun tikam kena aku teruk ke, bang orang nak balun apa pun terpulanglah. Ada Kerana betul apa bang. yang aku buat ni lillahi ta'ala. Ini yang menjadi kekuatan Zaki. Selepas ni kalau kata mungkin rezeki Zaki daripada one step pergi ke two step sampai akhirnya akan dapat perhatian. Benda-benda macam ni Zaki tak perlu bimbang.
pusing-pusing balik, pusing-pusing macam mana sekalipun, ingat niat kita. Apa yang kita bawa. Betul bang. Pedulikan orang kata, Yang penting kita saya bukan rasa Rohingya. kita rakyat Malaysia. IC biru. Yang tu yang penting. IC biru Yang ke penting. hijau? IC biru ke hijau lagi? Saya pink bang, Datuk Seri Bida. Oh, pink Oh, pink baby. Ya, baby face. Saya alhamdulillah bang, kita Malaysia, lahir kat Malaysia. Saya lahir dekat Melaka bang. Tapi mak ayah saya Johor. Alung saya pun Johor. Alhamdulillah lah, kita masih lagi rakyat Malaysia kan. Ya. Jangan Sebab tu tiba-tiba Zaki. kan besok keluar Zaki ni sebenarnya Rohingya. Jam lah. Sebab tu Zaki, isu Abdul Hamim, benda baik yang kita kena belajar. Banyak tauladan dia sebenarnya. Apa tauladan yang kita kena ambil, kita kena pandang positif adalah bila kita nak berkawan dengan siapa-siapa pun, kita kena semak siapa kawan yang kita nak berkawan. Kan? Adakah dia ni orang yang kita kenali? Begitu juga dengan siapa-siapa yang nak cuba memberi ilmu kat kita, kita kenali mereka. Adakah mereka ni warga negara? Ada mereka ni orang yang layak untuk bercakap ataupun mereka ni menyamar dan sebagainya. Ini benda-benda macam ni kita perlu tahu, kita perlu belajar. Kadang-kadang sebab tu si Abdul Hamim ni dia cepat naik, cepat meresap kerana tak ada orang yang nak ambil peduli siapa dia ni. Sampai ke satu tahap yang kita pun tak menjangkakan, ramai sebenarnya yang terkejut, yang tak percaya pun ada kan. Tetapi benda baik ni kita kena telan lah. Kelemahan kita sebelum-sebelum ni kita kena telan dan akan datang kita belajar benda-benda baru. Betul bang. Alhamdulillah. Dan apa-apa pun terima kasih pada utusan rimba. Mudah-mudahan ukhuwah daripada hari ni kita kenal ni, insya-Allah ukhuwah kita berpanjangan dan mudah-mudahan kita punya persahabatan tak sampai dekat sini. Nah, biar persahabatan kita sampai bila nanti saya PM utusan rimba nanti tak ada pun sebab abang page ni abang tak ada pun abang kalau tak keberatan abang bagi nombor telefon abang boleh? Boleh. InsyaAllah. Nanti kalau saya PM, saya bagi nombor. Boleh bang. Ini pun dah apa pun terima kasih banyak bang. Ya, insyaAllah. Tapi kita akan cuba support. Memang kita nakkan, saya memang cukup seronok kalau ada golongan-golongan muda yang bercakap macam Zaki berkenaan dengan isu masyarakat, isu kita marhain. Dia tidak melebih. Bukan kita nak menolak orang yang nak bercakap politik, tapi biarlah mereka ni bercakap daripada segi berpada-pada. Maknanya mereka boleh bercakap daripada semua perkara. Kan? Bercakap daripada segi ilmu, daripada segi sejarah, daripada segi banyak perkara. Benda macam ni yang patut. Kerana orang-orang macam ni yang memberi inspirasi kepada orang lain. Bukan semua yang boleh ada kelebihan macam Zaki untuk bercakap. Saya sendiri pun terlekat-lekat atau tidak lancar untuk bercakap. Tapi saya tengok apa yang menjadi minat pada saya bila saya tengok Zaki bercakap, Petah bercakap dengan adab budi pekerti. Memang cukup terbaik kalau nak menjadikan Zaki sebagai orang kata inspirasi kepada orang lain, insya-Allah. Orang lain boleh tiru. Apa yang Zaki buat orang lain boleh tiru. Saya abang cakap gitu saya malu bang sebab Allah Taala ni tutup aib saya aja. Banyak kejahatan-kejahatan yang kita buat macam Tok Singa lah bang. Tak habis dia ulang. Aku orang jahat. Saya ni orang jahat. Saya bukan orang baik. Tapi kita tahu Tok Singa ni bukan orang jahat dan kita tahu Tok Singa cakap macam tu sebab Tok Singa banyak adab dia dan Tok Singa ini jenis orang yang tawaduk, rendah diri. Dan betul lagi. Kalau kata sebab apa aku bercakap macam ni Zaki? Kerana aku pun dah sampai dah melalui tahap umur kau Zaki. Aku di kedudukan umur kau, aku nothing Zaki. Nothing. Aku baru mendapat sesuatu bila aku dah terlajak umur, dah sampai umur 30-an nak dekat 40, baru kita dapat kesedaran bahawa ini negara kita. Kita perlu jaga agama kita, kita perlu jaga bangsa kita, kita perlu jaga negara kita. Tetapi waktu aku di umur kau Zaki, aku tak nampak benda-benda macam ni. Sebab tu aku cakap, kau mendapat satu kelebihan, kau mendapat satu tempat yang cukup baik bila dalam keadaan umur kau dah mampu untuk berfikir soal agama, soal bangsa, soal negara. Masa umur aku tahap umur kau, aku lalai, mungkin jahat dan sebagainya. Dah terlampau
Jauh. Okay, di Umur antara aku ni geng-geng kita ni, saya paling muda lah bang. paling muda. Eh, sebab Adik bongsu, adik kalau bongsu. kata ya, kalau kata contohlah Kanda Isu Azmi, orang-orang lama yang nak berjuang, mereka ni ada berapa banyak masa lagi. Kan? Aku pun umur 40. Kalau aku nak bercakap sekalipun, mungkin aku ada masa 5 ke 10 tahun sebelum aku nak tumpu kepada private hidup aku, nak tumpu kepada anak isteri aku. Tapi kau ada masa yang panjang. Kau ada masa yang panjang dengan keadaan kau yang dah cukup sifat, ada sedikit ilmu, ada sedikit bakat untuk bercakap apa semua. Rugi kalau tak diteruskan, tak cuba naik tangga-tangga seterusnya. Itu saja Zaki. Aku harap kau apa yang kita sembang ini jadi Allah. semangat bagi kita lah. InsyaAllah. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر Amin. الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa kami ya Allah, ampunkan dosa ibu ayah kami ya Allah, kasihankan mereka sebagaimana mereka mengasihani kami dari sejak kecil dulu ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram. Allahumma inna na'udzubika minal barsi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kau lindungi kami, ayah kami, ibu kami, adik-beradik kami, sahabat-sahabat kami daripada sebarang penyakit ya Allah, khususnya penyakit COVID-19 ini ya Allah. Kau angkatkan ya Allah penyakit ini ya Allah daripada muka bumi ini ya Allah. Sesungguhnya Engkau yang bagi penyakit dan Engkau yang angkat penyakit. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram, Kau panjangkan usia utusan rimba ya Allah. Kau limpahkan rezeki utusan rimba dengan seluas-luasnya ya Allah. Kau Engkau sihatkan tubuh badannya ya Allah, supaya semoga beliau boleh terus berjuang, boleh terus berjihad di jalan untuk agama dan bangsa-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Zal Jalal wal Ikram, Kau ampunkan sahabat-sahabat yang ada 84 orang dalam live ini ya Allah. Kau mudahkan urusan mereka. Kalau ada di antara mereka yang susah ya Allah, Kau senangkan. Kalau ada di antara mereka ya Allah yang sedang sakit, Kau sihatkan. Kalau ada di antara mereka yang sedang pikul hutang ya Allah, Engkau berilah jalan keluar daripada mereka ya Allah. Engkau bantu mereka selesaikan masalah-masalah mereka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ni jadi tangga-tangga kekuatan, tangga-tangga semangat pada kau Zaki. Amin, amin. InsyaAllah. Apa pun Baik. terima kasih jugalah pada semua sahabat-sahabat yang mana komen ni. Ada benda baik korang boleh ambil. Kadang-kadang ada benda yang aku terlepas cakap yang tak baik daripada pandangan korang. Tak ada yang terlepas pun bang. Aduh. Saya ada juga mas satu pedang bang. Saya ada satu pedang. Saya ada juga satu pedang, nak tengok bang? Boleh? Sekejap ya. Lepas tu ini. Okay. Boleh. Ambil.